Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat ilahi kerana izin limpah kurnianya 19 terhadap sosiologi dan psikologi manusia di negara kita. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mempersilakan kesemua ahli panel untuk memberikan hujah masing-masing mengenai kesan COVID-19 kepada sosiologi dan psikologi pada forum kali ini. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Kehadiran wabak coronavirus COVID-19 yang tidak diingini ini adalah krisis terbesar yang dihadapi bersama seluruh dunia. Ia memerlukan semua pihak untuk menyesuaikan diri dengan satu lagi norma baru yang sehingga kini belum dapat dipastikan. Bagi mereka yang bekerja atau menjalankan perniagaan, banyak pengurusan boleh dilakukan tanpa keluar rumah dan bersuah muka. Ini menyebabkan waktu dan kos pengangkutan. Bagi mereka yang sentiasa keluar negara pula, mereka tidak perlu terbang ke sana ke sini. Jika keadaan ini berterusan walaupun selepas COVID-19, karyawan dan usahawan dalam golongan ini mampu dan mungkin akan lebih banyak masa di tanah air sendiri, dan masa itu dapat dimanfaatkan lagi untuk berbagai kepentingan lain. Antara arahan senatan supaya untuk duduk di rumah dan kerja dari rumah. Jalan raya kini lebih lenggang, angkutan awam seperti bas, kereta api dan MRT kurang sesak. Ini juga bersama kegiatan perjalanan yang ditutup mempunyai kesan positif terhadap kesejahteraan. Terima kasih. COVID-19 ini juga akan memberi kesan terhadap sosiologi penduduk Malaysia. Selepas tahun menggegar dunia, perantaian permasalahan dicetuskan COVID-19 ini lebih besar berbanding kesan langsung virus tersebut. Antara turut terjejas teruk sektor pendidikan, terutama institusi penggajian tinggi. Banyak kampus ditutup untuk pelajar sejak Mac lalu. Wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberi implikasi yang amat besar kepada rakyat. Hal ini kerana ia telah menyebabkan pelbagai perubahan dalam sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Bahkan, wabak yang berlaku juga menyebabkan individu kehilangan kerja dan punca pendapatan. Pelajar-pelajar yang miskin ketinggalan dalam pelajaran disebabkan oleh pengenalan kepada sistem pembelajaran secara online. Masalah kesihatan mental yang semakin meruncing ditambahkan lagi dengan kerajaan telah mengumumkan PKP 2.0 pada 22 Januari 2021 di seluruh negara. Ini akan menyebabkan lagi masyarakat akan lebih tertekan dan para pelajar akan terus ketinggalan dalam bidang pembelajaran. Okey. Perkara tersebut akan membawa kepada kesan COVID-19 kepada sosiologi dan psikologi masyarakat. Hadirin sekalian, kita sedia maklum bahawa COVID-19 telah memberi kesan terhadap sosiologi masyarakat. Justru, psikologi masyarakat turut akan terganggu. Pada psikologi masyarakat, masyarakat akan mengalami tekanan di dalam kehidupan oleh kerana hilang pekerjaan yang membuatkan masyarakat hilang sumber pendapatan sekaligus mengalami kesukaran dalam menjalani kehidupan seharian. Selain itu, kehidupan norma baharu di Malaysia telah membawa kepada sekatan oleh kerajaan seperti PKP dan telah memberi kesan kepada masyarakat. Antaranya ialah masyarakat tidak boleh keluar rumah serta pekerjaan masyarakat akan dilakukan daripada rumah masing-masing. Dengan hal itu, masyarakat akan mengalami tekanan emosi, stres dan kegelisahan akibat tekanan ekonomi dan proses kuarantin yang dikenakan kerajaan dalam membasmi COVID-19 daripada terus merebak. Sekian, terima kasih. Tambahan bagi isu yang dibentangkan ini, saya ingin membentangkan tentang usaha kerajaan dalam mengekang penularan COVID-19. Antaranya adalah kerajaan membuat lockdown secara besaran bagi memberi setiap individu mengkuarantinkan diri mereka selama tempoh yang ditetapkan kerajaan. Kerajaan memperketatkan undang-undang yang keras bagi pelaku yang mengingkar arahan dan kegagalan mematuhi SOP ketika tempoh PKP berlangsung. Selain itu, kerajaan juga memelihara kesejahteraan kaki tangan kerajaan yang berkorban dalam memastikan penyebaran dapat dikawal dengan memberi allowance khas kepada frontliners sebagai penyuntik semangat mereka. Berkaitan isu pekerjaan yang terjejas akibat pandemik, kerajaan memberi bantuan kewangan melalui program pemberian bantuan khas COVID-19 kepada warga negara yang bekerja tetapi terjejas pendapatan akibat COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kesemua ahli panel telah memberikan hujah masing-masing yang sangat baik kepada kita. Jadi ada sesiapa yang ingin membangkang hujah yang telah diberikan tadi?
Ahli pembangkang, dipersilakan. Baiklah, ya, saya setuju dengan panel menyatakan penutupan sekolah dan universiti ke atas pelajar-pelajar di Malaysia untuk memutuskan rantaian COVID-19. Akan tetapi, pihak sekolah atau universiti tidak boleh membiarkan pelajar-pelajarnya berdiam diri sahaja di dalam rumah kerana bimbang akan prestasi pelajaran pelajar akan terganggu dan menurun. Oleh sebab itu, pihak tertentu mestilah memberikan inisiatif baru kepada pelajar-pelajar dengan mengadakan kelas atas talian bagi semua pelajar. Pada masa kini, pelbagai platform yang disediakan yang boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk berkomunikasi dengan para pelajar seperti Webex, Google Meet, Telegram, WhatsApp dan banyak lagi. Dengan mengemukakan kaedah atas talian ini, pihak sekolah masih dapat memberi didikan kepada pelajar-pelajar walaupun secara bayar. Aplikasi-aplikasi ini juga banyak digunakan di negara-negara lain kerana mereka juga menghadapi situasi yang sama seperti kita di Malaysia. Okey, seterusnya. Saya kurang setuju dengan apa yang diutarakan oleh panel 3 yang mengatakan bahawa masyarakat akan mengalami kemurungan akibat tidak boleh keluar rumah disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Pada pendapat saya, kita boleh melakukan pelbagai aktiviti di rumah seperti bersenam, menanam pokok bunga di halaman rumah, berkebun dan sebagainya. Kita juga boleh mendapat kebaikan daripada aktiviti-aktiviti tersebut. Sebagai contoh, dapat menyihatkan tubuh badan dengan bersenam dan dapat menambah pendapatan daripada hasil kebun yang diusahakan. Lebih-lebih lagi pada keadaan sekarang yang ramai kehilangan pekerjaan disebabkan ekonomi merundum. Sekian, terima kasih. Selain itu, ahli panel 3 telah menyatakan akibat daripada COVID-19 ini, rakyat Malaysia ramai yang telah dibuang dan diberhentikan kerja. Saya tidak menolak apa yang diperkatakan itu. Namun, cuba kita lihat, sedar tak sedar, kesan dari COVID-19 ini secara sosiologinya telah membuka banyak peluang pekerjaan lain seperti perniagaan atas talian, servis penghantaran barang, food delivery dan banyak lagi. Perniagaan atas talian atau kita panggil bisnes online semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Dan sosial media telah menjadi platform yang sesuai untuk memperkenalkan produk mereka. Contoh berniaga makanan seperti Cokoja, Oden, fast food. Dan berniaga barangan seperti tudung, jam tangan, pakaian dan lain-lain. Dengan cara ini, masyarakat setidak-tidaknya dapat menampung dan menjadikan bisnes online ini sebagai sumber pendapatan mereka yang baharu. Sekian. Terima kasih kepada kesemua ahli pembangkang yang mengemukakan idea-idea bernas untuk kita ketengahkan dalam forum ini. Sebelum mengakhiri forum ini, saya memberi peluang untuk pada para peserta untuk menanyakan soalan kepada panel berkaitan topik kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, kerajaan telah mengerahkan Angkatan Tentera Malaysia bagi mengawal penyebaran wabak COVID-19. Wajarkah tindakan ini dilakukan? Terima kasih atas soalan tersebut. Tindakan yang dilakukan kerajaan mengerahkan Angkatan Tentera dalam mengawal COVID ini adalah wajar kerana Angkatan Tentera memiliki kuasa yang lebih kuat dalam menjaga sepadan dan memantau pergerakan individu yang mengingkar arahan. Pihak ATM juga adalah golongan frontliners di mana khidmat mereka juga diperlukan dalam mengawal penularan seperti memberi bantuan dalam menyaring individu yang bergejala dan juga menjaga sepadan kawasan ketika operasi PKP. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, sekiranya pembelajaran atas talian dilakukan, sudah pasti terdapat segelintir pelajar tidak dapat mengikuti kelas tersebut kerana pencapaian internet yang perlahan. Jadi soalan saya, bagaimanakah langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Antara langkah yang perlu diambil bagi membendung masalah ini, kerajaan boleh memberi bantuan dari segi kewangan kepada para pelajar, terutamanya pada golongan B40. Selain itu juga, pada pendapat saya, pihak sekolah juga boleh memberi bantuan melalui PIBG di setiap sekolah. Terima kasih kepada kedua peserta dalam menanyakan soalan kita tadi. Jadi, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita hari ini. Harapnya dapat memberi serba sedikit manfaat kepada semua. Jadi, saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.